Assalamualaikum dan selamat pagi. Nas Rahman dan Sofia Nur Solehatun berada di sisi anda di MHI pada pagi ini. Sofia, how are you this morning? Very good. Sihat ya? Okey. Alhamdulillah. Penuh dengan pengisian pada pagi ini. Dan semestinya kami harapkan agar anda keadaan semangat pagi ini untuk menerima dan menghadam pelbagai informasi yang hebat yang kita bawakan di Malaysia hari ini, dan semestinya banyak perkembangan yang kita bawakan. Antara topik yang menarik kita akan bincangkan tentang akan diwujudkan kembali PLKN, bagaimana kita nak menyusuri atau mempersediakan anak-anak kita supaya lebih bersedia dalam segala ilmu yang akan diturunkan dalam untuk mempertahankan diri dan juga negara kita. Dan juga kekuatan jati diri untuk anak-anak muda Malaysia. Tapi pelbagai persoalan juga dinaikkan antara ibu dan bapa ya, sebab program PLKN ni dah pun diberhentikan dan dibawa semula dan dikatakan jangka masanya dipendekkan. Jadi kita membawakan informasi terkini dan juga kita buat satu reunion di sini. Batch 2009. Siapakah mereka? Pasti anda terperanjat. InsyaAllah. Ya, mereka-mereka ini yang akan memberikan kita perspektif apa sebenarnya yang boleh dipelajari menerusi PLKN. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu cuaca semasa di Kuala Lumpur pagi ini menunjukkan tiada takat hujan belah petang sahaja. Cuaca yang masih agak-agak elok pagi ini hanya di Labuan menunjukkan takat hujan. Dan di Kota Kinabalu pada waktu malam pada pukul 10 pagi nanti. Dan di Kangan nampaknya Perlis. Orang Perlis hujan pagi-pagi ini. Sejuk. Di Petaling Jaya pula tiada masalah, semuanya terang benderang. Kota Baru hujan pagi ini dan juga Kuantan, maknanya di kawasan utara dan timur, pantai timur ya. Betul. Persiapkan diri anda, bawalah payung ke mana-mana dan pastikan pergerakan anda juga ke mana-mana saja mempunyai satu perancangan. Dan kita nak ucapkan tahniah dan juga syabas kepada pemenang-pemenang pingat kita. Setakat ni berapa banyak pingat dah kita Malaysia? Sebelum ni kita cerita pasal cuaca kan. Sekarang ni kita hujan pingat pula. Tahniah. Hujan pingat. 28 pingat keseluruhannya. 3 lagi pingat emas telah pun diraih. Untuk Sukan Para Asia yang keempat yang diadakan di Hangzhou setakat ini, 25 Oktober. 2 hari lagi untuk Malaysia meraih sebanyak pingat yang boleh. Jadi kita ucapkan tahniah kepada Bonnie Bunyagustin. Inilah dia juara powerlifting kita, terus meraih emas. Dan juga inilah dia star terbaru kita, Muhammad Amar Aiman, 21 tahun untuk Sukan Para Olahraga, merangkul pingat emas. Dan juga merangkul pingat emas Nur Kuzaimi Mat Salim. Tahniah diucapkan kepada semua atlet kita yang memberikan tambahan 12 lagi pingat buat negara pada hari ketiga. Syabas. Teruskan tim Malaysia 2 hari lagi untuk kita memerah semua semangat di gelanggang anda sekalian, insya-Allah ya. Jadi daripada gelanggang sukan kita ke gelanggang politik, di mana inilah dia Perdana Menteri Turki yang memutuskan bahawa beliau akan batalkan rancangan untuk melawan Israel. Jadi di sini Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan membatalkan rancangannya untuk melawan Israel kerana perang tidak berperi kemanusiaan terhadap pejuang Hamas di Gaza. Ya, dan semestinya apa yang kita lihat juga, kalau anda melihat pergerakan rundingan Majlis Keselamatan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu tidak mencapai persetujuan untuk mengadakan renjatan senjata di Gaza, dan ini memberikan satu perasaan yang cukup hampa ya, dan memberikan satu semangat kepada diplomat tertinggi Palestin untuk bertemu pegawai Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Bagi saya melihat kesemua faktor ini sangat berkaitan dengan perundangan dan sebagainya. Semoga langkah ini dapat membuka hati bagi setiap pihak OIC, PBB untuk membuka mata dan memberanikan diri menyuarakan ketidakadilan ini untuk menentang kuasa-kuasa besar yang pada ketika ini memberikan bantuan yang sangat tinggi kepada Israel. Sebab hari demi hari kan memang kita sedih, saya pun tak sanggup buka media sosial lihat gambar-gambar video anak-anak kecil yang diperlakukan seperti itu. Dan apakah nasib mereka selepas ini? Saya harapkan Mahkamah Jenayah Antarabangsa yang tertinggi ini mampu untuk melakukan sesuatu, Nas. Semuanya tertubuh di The Hague ya. Dan setakat ini apa kita nampak tanggapan untuk Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu seperti tiada taring untuk melakukan apa sekalipun kerana kuasa veto daripada Amerika Syarikat. Jadi inilah dia pincangan yang berlaku sekarang. Tapi dalam apa yang kita nampak di sini, ada juga berita baik bila kita nampak di alam maya kanak-kanak kita sendiri telah berhimpun
untuk memberi semangat kepada pejuang-pejuang di Palestin, ya, kerana kanak-kanak tidak disasarkan untuk mengadakan apa-apa perhimpunan di bawah 15 tahun. Setuju. Tapi mereka mengambil cara sendiri untuk berkumpul, dan saya percaya bukan rakyat Malaysia sahaja, daripada anak-anak warga Indonesia juga dan banyak negara lain bersatu. Kalau anda saksikan di sini, inilah perhimpunan aman yang diwujudkan di laman platform gaming Roblox, dan mendapat satu sambutan yang cukup hebat, menunjukkan anak-anak Malaysia kita ni tahu apa yang berlaku, cakna dan memberikan sokongan dalam sudut digital, media sosial ataupun gaming seperti ini. Inilah solidariti kita sebagai rakyat Malaysia, tak mengenal usia. Apa yang saya paling bangga semuanya daripada anak-anak Malaysia sendiri, ya, bukan saja dari Indonesia, nampak dari Yemen, tu, dari Syria. Itu dia. Jadi kalau kita berhimpun secara aman di alam maya, that's something our adults can learn actually. Tahniah kepada anak-anak Malaysia kita. Kalau saya sebut ibu ataupun ayah pada anak-anak yang buat ni kan, saya macam banggalah. Bangga. Memang menaikkan semangat, menguatkan jati diri. Dan cerita pasal menguatkan jati diri, macam saya katakan, kita ada dua tetamu istimewa yang akan berceritakan tentang pengalaman mereka sewaktu menjalani PLKN. Dan sekarang ni duanya dah jadi artis. Betul. Dan berbalik semula, ya, kepada semangat kita untuk menunjukkan solidariti. Semestinya kita mengetahui bantuan telah pun disampaikan menerusi sempadan Rafah sendiri di Mesir. Tetapi apa yang boleh kita lakukan dalam cara kita sendiri, terdapatnya tabung kemanusiaan Palestin Media Prima menerusi akaun Bank Muamalat yang boleh anda salurkan bantuan anda. Ini kita berikan satu gambaran kepada anda semua bagaimana bantuan ini disalurkan, walaupun ada sekatannya, ada kekangannya, tetapi usaha kita terus disampaikan. Betul. Macam mana pun ada ialah mungkin sedikit kesusahan untuk menyampaikan bantuan ini, tapi jangan mematahkan semangat kita untuk membantu setiap mereka yang masih dalam kesengsaraan di Palestin. Komuniti antarabangsa sememangnya terkilan, ya, dengan usaha untuk menyekat semua bantuan yang telah pun sampai di sempadan Rafah untuk dibawa masuk ke Gaza, dan baru hanya sekarang sekatan ini telah pun dinaikkan. 20 truk yang masuk setakat ini masih tidak mencukupi, dan dikatakan sistem kesihatan ataupun sistem hospital-hospital di Gaza telah pun lumpuh sama sekali. Jadi bantuan ini sangat diperlukan. Kita di Malaysia dan juga di seluruh dunia yang tidak dapat turun ke padang, tidak dapat bantu secara fizikal, sekurang-kurangnya kita bantu dari segi kewangan apa yang mampu, ya. Ini semangat kita, solidariti kita. Janganlah kita rasa putus asa. Kita terus berjuang dalam cara kita sendiri, dan semoga kita mendoakan keselamatan mereka di Palestin untuk terus dipelihara. Amin ya Rab. Amin. Jadi sekarang ini pula kita naikkan suasana dengan suatu single yang baru daripada anak gadis yang muncul kembali dengan single terbaru 2 bulan lepas. 280 lebih ribu views di YouTube, dan sekarang kita bawa secara langsung di MHI. Siapa dia, Sofia? The one, the only, Diana Danielle. Silakan. Di larut malam yang dingin, ku masih terjaga oleh rasa asmara yang hangat membara karena kamu. Tanpamu di sini aku mulai gelisah. Ku fikir apakah sudah kau dustakan cinta kita. Jangan biarkan hari-hariku sepi tanpamu. Bersama dengan rindu, bertemankan gelap hidupku. Bersama kesunyian, bertemakan sepi di hatiku. Berikan ku sesaat saja, walau hanya sementara. Biarkan aku merasakan sentuhan kasihmu. Teringat suatu masa kau berjanji padaku, sentiasa menemaniku dan menua bersamaku. Jangan biarkan hari-hariku sepi tanpamu.
Pertemankan gelap hidupku bersama kesunyian, pertemankan sepi di hatiku, berikan ku sesaat saja walau hanya sementara, biarkan aku merasakan sentuhan kasih. Pulanglah sayang, pulang padaku, jangan biarkan jarak dan waktu memisahkan kita. Bersama dengan rindu, pertemankan gelap hidupku bersama kesunyian, pertemankan sepi di hatiku, berikan ku sesaat saja walau hanya sementara, biarkan aku merasakan sentuhan kasih-Mu. Bersama dengan rindu. Jemaah Menteri pada tahun 2021 telah pun meluluskan untuk dikaji semula cara baru untuk kita meneruskan PLKN. Awal bulan lalu, kerajaan bersetuju untuk memperkenalkan semula program latihan khidmat negara PLKN 3.0 pada pertengahan tahun 2024. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan, setakat ini usaha itu masih di peringkat jawatankuasa. Sejak pembubarannya pada tahun 2018, seolah-olah tiada sebarang program pembentukan sasia diri yang khusus untuk pelajar membentuk nilai jati diri. Oleh itu, adakah pelajar sekolah sudah benar-benar bersedia sekiranya terpilih untuk menyertai PLKN kelak? Rasa gembira sebab saya salah seorang yang peminat kalau bab-bab tentera. Saya PLKN ni boleh buat kita meningkatkan kemahiran hidup kita, boleh berdikari. Untuk melatih kita untuk menjadi lebih disiplin. And then dapat menghargai jasa-jasa pahlawan. Saya suka aktiviti yang lasak dan juga saya suka berkenaan dengan cabaran-cabaran yang akan hadapi. Saya setuju sebab dia boleh buat saya jadi berdikari, boleh meningkatkan kemahiran hidup. Kita boleh tahulah macam mana nak tahankan diri daripada serangan luar. Saya terima sebab first dapat mendisiplinkan diri and then dapat menyemai semangat patriotisme. Bagaimana pula reaksi ibu dan bapa? Kalau dia dilaksanakan balik, saya setuju, tapi ditambah baik supaya sampai hasrat kerajaan, supaya duit tu tak membazir begitu saja. Setuju sangat. Disiplinkan diri kita sebelum kita keluar pergi bekerja lah. Baguslah untuk mendidik anak-anak kita dengan segi disiplin untuk mendidik dia orang. Setuju. Demi masa depan negara dan anak-anak supaya dia orang tak kesana kemari yang bukan-bukan. Setuju sangat. Sebab disiplinkan dia lah tu. Untuk keluar sekolah, pergi ke tempat untuk bekerja nantilah. Itu untuk kemahiran dia lah. Memang saya setuju sangatlah untuk pendidikan dia orang nanti. Rata-rata ibu bapa dan pelajar sekolah menyambut baik saranan kerajaan untuk mengadakan kembali PLKN 3.0 yang dijangka mampu melatih sikap dan moral belia ke arah yang lebih positif. Pastinya rakyat Malaysia mengharapkan pelaksanaan program kali ini dirancang dengan lebih baik dan berterusan demi kesejahteraan generasi masa hadapan negara.
isi hati yang boleh kita kongsikan sama ada daripada pelajar itu sendiri ataupun ibu bapa. Program latihan khidmat negara PLKN yang akan bakal diwujudkan semula di 13 kem wataniah yang pada ketika ini kita fahamkan dah dipendekkan sikit dia punya durasi itu 45 hari. Saya percaya bukan setakat latihan ketenteraan tetapi disiplin itu yang mampu dibawa sehinggalah ke dunia dewasa nanti. Penting. InsyaAllah menanamkan jati diri itu memang amat penting. Tapi itulah dia, kita harus cakna dengan kemahuan ibu dan bapa di luar sana. Rata-ratanya setuju, tapi ada yang diminta untuk ditambah baik. Apa yang boleh kita tambah baik? Jadi kita bersama dengan tetamu-tamu kita, Dr. Abdul Razak Zakaria, Pengarah Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Keluarga Universiti Melaya, dan juga kita bersama dengan ini dia batch 2009 daripada Camp Princess Haliza dari Selangor. Jadi macam mana rasanya bila tengok visual tadi? Ada rasa macam bestnya atau macam tak nak pergi lagi? Kita buat ke ni? Macam tu. Kita buat tak? Best. Okey. Sentimental lah tengok. Sentimental lah. Jadi sekarang pun dah jadi ibu. Semua ada 2 anak, semua ada 3 anak. Jadi doktor, kalau kita tengok perkembangannya, inilah dia antara produk PLKN secara batch asal. Bangga ke tak bangga? Kita bangga sebab artis kita pun bersetuju untuk join program yang macam ni sebab ketika tak silap saya 2009 2009 tu macam dia peak kan, dia hanya peak, dia bukan wajib. Rawa. Jadi random. So kita betul lah. Nasib baik. Saya lah yang paling tak nasib baik sebab apa tu PLKN berlangsung 10 tahun lepas saya habis sekolah. Saya pun tak bernasib baik. Dah dilangsungkan ketika usia saya tapi tak terpilih. Masa tu kita excited tak terpilih, tapi bila dah lanjut usia ni tengok balik patut dipanggil. Itu satu kebanggaan. Tak cukup kaliber ke doktor? Cukup mungkin tak cukup. Bukan. Kurang bernasib baik ketika dia peak. Sebab dia naughty kan. Yang naughty selalunya akan dipilih. Macam Suki dan juga Dana di sini. Tapi kita teruskan dalam era digitalisasi ni kan. Adakah masih lagi relevan PLKN untuk anak-anak muda kita? Okey, sebenarnya kita tak melihat era tu digitalisasi ke tidak. Latihan ketenteraan mana kita buat secara digital? Kan? Mesti secara fizikal. Jadi sebenarnya kalau kita lihat PLKN ni, kita nak menanamkan jati diri. Okey, di samping kita ada perpaduan juga mendedahkan pelajar-pelajar remaja ni kepada satu disiplin yang ialah ketika zaman saya dulu abad ke-20 punya version kan. Memang mak ayah tu train memang untuk jadi manusia yang betul-betul kuat kan, ada daya saing dan sebagainya. Jadi abad ke-21 ni macam budak-budak dia sedikit lemau lah macam tu. Jadi dimanjakan pula dengan mak ayah yang terlampau, orang kata backup anak dan sebagainya. Jadi kita lihat PLKN ni, kita perlu teruskan untuk didik remaja ni supaya mereka ni ada bukan saja dengan warga negaranya. Sebagaimana yang saya lihat sekarang, remaja ada yang komen-komen di Facebook tu. Kenapa rakyat Palestin tu tak lari je bila kena serang sebagainya? Sebenarnya jati diri rakyat Palestin tu sangat kuat bila negara mereka nak dirampas. Itu yang kita nak tanam kepada remaja sekarang. Nampak macam diorang ni terlampau santai dengan digitalnya dan device-nya, dengan macam-macam media sosial yang mempengaruhi mereka, menyebabkan mereka rasa tak berapa kurang lah rasa sayang antara realiti dengan dunia maya tu kan. Saya percaya memegang kewarganegaraan tu bukan setakat kita dilahirkan dalam sebuah negara saja. Dan saya tanya kepada Suki dan juga Diana lah. Sebagai para ibu dan bagi kalian berdua yang telah melalui fasa, orang kata the first stage ataupun fasa pertama awal-awal PLKN, apa yang anda pelajari ketika itu dan apa yang anda lihat sekarang, bagaimana program itu mampu untuk membantu anak-anak kita selepas ini. Mungkin boleh kongsikan perspektif personal peribadi sendiri. Suki boleh mulakan? Okey, secara terus terang bila Suki terpilih tu Suki risau. So nak pergi nak jadi askar betul ke? Kita ni monkey bar pun tak lalu jatuh dalam kolam ni. So sebenarnya risau. Tapi lepas 3 bulan tu kita rasa pula bestnya macam tu. So Suki rasa dari pengalaman PLKN ni Suki dapat merasai perpaduan yang disiplin, benda-benda yang kita mungkin sekarang overlook. Kita sekarang
tengok ibu bapa selalu tengok do you do well at school, peperiksaan lulus ke tak, okey ke tak dekat sekolah, okey ke tak kan. Tapi what PLKN is giving us is an experience that will toughen us up. Yes, without our parents, how would you do? Macam you boleh bekerja dengan kawan-kawan tak? Ataupun macam mana, yes, you boleh survive ke tak? Masuk hutan tu okey ke tak? Nyamuk macam tu kan. Just an example. And also to be more independent. Macam tu. Macam mana cara kita nak bawa diri bila kita dekat the real world out there. Ada pengalaman manis tak daripada Diana sendiri? Kalau Suki tu dia monkey bar pun tak lepas. Awak pula saya difahamkan suara menembak M16 dekat camp kat Sepang kan? Tak ingat. Oh, ingat. But I enjoyed lah. Memang banyak pengalaman dalam camp PLKN tu yang saya bawa sampai ke hari ini. Banyak juga perkara-perkara positif macam jati diri yang kita pun dapat bawa sampai ke hari ini. I think sebagai as a person saya lagi jadi lagi disiplin. Walaupun saya memang sebenarnya I wouldn't call myself a disciplined person, tapi the structure dan juga apa basic skills yang mereka terapkan kepada kita pada waktu tu sebenarnya secara tak langsung banyak membina orang kata mental resilience dalam di punya minda lah and my physicality. Kata timbalan penghulu Wirawati. Ya Allah. Kita ingat. Dia kata cerita disiplin sangat. Timbalan Wirawati. Tiba-tiba saya kena jadi bertanggungjawab dia atas yang pantau 400 kita orang. Dia yang pantau Suki. Nampaknya soft spoken gitu tapi timbalan penghulu Wirawati Wirawati. Balik kepada doktor perspektif sendiri, kita melihat dulu sekurang-kurangnya 3 bulan tapi dah dipendekkan kepada 45 hari. Adakah masih memberikan impak yang sama ataupun terlampau pendek ataupun akan di-compactkan? Kalau kita tengok yang modul yang 3.0, sekarang yang kita beri penekanan ada 90% adalah ketenteraan. Dan bakinya itu ada 10% lagi kewarganegaraan. Jadi kita lihat sebenarnya dia dah revise kepada modul PLKN tu. Dia masih ada lagi modul ketenteraan, modul komuniti dan sebagainya. Jadi kita lihat 10% kewarganegaraan tu untuk nak nyatakan bahawa sebagai warga negara apa perlu kita buat lepas kita dah dilatih. Sebenarnya Malaysia ni nak kata macam ni kita dah ada 1.0, kemudian 2.0, 3.0. Sebenarnya saya tak berkenan sangat dengan point itu. Tak berkenan sangat. Sebab apa? Sepatutnya 1.0 itu satu. Kita ada satu program saja, PLKN. Dan kita revise, dia tak akan jadi 2.0, dia akan jadi 1.1. Begitu. Kita revise daripada yang lama. Sebab PLKN itu adalah program yang kerajaan yang create benda itu. Jadi apa matlamat kita nak jadikan remaja-remaja, generasi yang baru ini ada ketahanan diri secara fizikal dan mental dan sebagainya. Dan kita melihat lately ni mental health ni sebahagian daripada masalah remaja juga. Setuju. Kan? Jadi adakah PLKN ni dapat memberi ruang kepada remaja itu untuk bina jati diri walaupun mereka ada masalah dengan mental health ni sebagainya. Jadi kita kena lihat semua benda-benda itu. Jadi kita jangan hanya buat tapi sampai satu masa kita tutup, kita create yang baru. Tak, sepatutnya dia ada satu, kita revise murnikan modul-modul yang dah ada. Kalau cerita pasal revise ni kan, betul difahamkan bahawa pembaharuan selebihnya ada untuk tenaga pengajar juga yang akan diberi latihan istimewa. Jadi boleh ulaskan sikit. Kalau kita tengok memanglah kalau kita serahkan kepada tentera, dia memang orang yang ada autoriti untuk jalankan latihan ketenteraan tu. Sekarang ni dia melibatkan PDRM juga. Bila melibatkan PDRM, maka secara langsung mereka tak ada autoriti untuk sediakan satu modul latihan yang pada saya memang komplit lah. Sebab mereka memang ada kemahiran itu. Dan dalam masa yang sama, kita kena selit juga masuk education. Sebab selepas elemen ketenteraan tu, apa generasi yang kita didik tu nak jadi? Kan kita kena ambil tahu juga tentang tu, sebab kalau kita disiplin saja, kita tak ada jangka masa panjang untuk lihat balik apa remaja ni boleh jadi dan sebagainya. Dan kalau kita lihat yang sebelum ini, kalau tak silap saya dah tengok secara rambang, bagi kaum lain yang menyertai badan uniform sangat kurang. Jadi secara tak langsung kita boleh dedahkan kepada mereka
ini boleh dijadikan sebagai satu kejayaan juga. Memupuk perpaduan. Ya, dan dalam masa yang sama, tentera, polis, bomber dan sebagainya itu ada kaum lain, terutama kaum Cina dan India, untuk turut serta sebab memang sangat kurang. Kalau kita tengok, sangat kurang. Jadi ini basic kita dedahkan kepada mereka lah. Pada saya macam tu. Dr. Suki Diana, kita nak melihat apa yang dikongsikan oleh para penonton di MHI. Saya percaya di komen-komennya. Di laman Facebook dan juga YouTube di sini. Harap sangat PLKN ini akan dilaksanakan dengan tahap yang terbaik. Bukan seperti yang lalu. Walaupun masa dipendekkan, tapi biarlah padat dengan ilmu jati diri. Ya. Dan pastinya ada mengatakan di sini pernah memasuki PLKN Jugra Banting Kumpulan 1. Wah. Ini semua orang kata menggamit nostalgia untuk penonton-penonton kita. Sebenarnya ada seorang lagi di antara kalangan kita yang dapat peluang untuk masuk PLKN. Dia batch lagi awal dari you. Kalau you all dapat kenal siapa dia, memang kita bagi markah percuma lah. Macam hulu balang tentera lah. Hulu balang tentera. Itu Nampak dia. tu. Itu dia si Comel. Dapatkah anda kenal pasti siapakah beliau? Kalau anda kata jawline yang begitu define pada ketika ini. Kalau kata Fitri Yahya memang tak jadilah sebab dia pun tak pernah melalui. Nak kata Haziq Husni bukan juga. Betul, sebab dia cabi sikit kan. Fazli Fuad pun tak cukup gagah, dia comel. Ini seorang yang gagah. Hanif Miswan kita. Abang Hanif bangun pagi-pagi mesti dia tetap panjat. Dan rasa bangga begitu. Terasa bangga. Itu memang diletakkan bingkai, dipasangkan di dinding rumah ya. Ini patut kita banggakan sebenarnya, dan berdasarkan pengalaman Suki dan juga Diana kan. Suki, apa yang boleh disampaikan kepada semua anak-anak muda yang bakal menjalani PLKN? Apa tips yang boleh dikongsikan? Sebagai batch 2009. Suki nak ucapkan tahniah dulu kepada semua yang akan join PLKN ni. Take the time, have fun, you're not going to regret it. Wah, Diana pula macam mana? Bagi dia ini masa yang terbaik untuk kita make friends, kita enjoy zaman yang kita masih bertenaga, yang boleh belajar macam-macam, dan memang dirasa banyak kebaikan dia sebab kita akan sedar kebaikan dia selepas kita keluar daripada PLKN tu. Waktu tu memang kita akan rasa macam resetnya. Ada rasa rindu tak? Sangat bila tengok balik kan. I think apa yang saya rindu adalah zaman-zaman yang macam ada hari-hari macam malasnya. I wish I tried more, became better at trying to learn. Ada juga sesalan. Adalah sesalan. Patutlah lagu single pertama ni ditujukan untuk pengalaman PLKN dia bersama dengan rindu. So all out lah. Bagi dia, nasihat dia all out. Because bila kita all out, memang kita akan dapat betul-betul ilmu yang dah disediakan. Itulah, ingin tanya sikit lah. Bersama dengan rindu ni baru je keluar 2 bulan kan. Okey, dia bukan untuk ahli-ahli PLKN. Tapi boleh cerita sikit, enjoy tak? Dah sampai 280 lebih view ni. Alhamdulillah. Bagi dia, this is my first Malay song. Jadi dapat sambutan sampai beratus-ratus ribu tu pun I'm very happy, dan akan ada selebihnya. More opportunities saya harap, dan saya harap juga dapat lebih sokongan juga daripada peminat. Suki jangan tengok macam tu. Suki nak duet tu pasal kenapa tak duet dengan I? I kagum. Every time I look at her like, same here, girl. Having the same feeling. This is a strong girl over here. Oh, thank you. Dia terus mendoakanlah mereka memang memberikan satu intipati kekuatan wanita yang bakal menjalani PLKN dan menjalani kehidupan dengan lebih hebat dan baik lagi. Ucapkan terima kasih kepada Dr. Abdul Razak Zakaria, Pengarah Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Keluarga UF. Dan juga Sukilo dan Diana Daniel sudi meluangkan masa berkongsi pengalaman dan juga lagu baru Diana. Kita wish you all the best. Yes, harap-harap anak dara saya pun grow up to be big and strong macam Suki dan juga Diana Daniel. Harap-harap tahanlah sampai 2030 tak salah aku anak aku baru nak masuk PLKN. Semua tahan lasak ya. Masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini, dan kita terus membincangkan tentang Karnival UDA 2023 at Pulau Pinang bersama dengan tetamu saya yang berbahagia, Datuk Surveyor Muhammad Salim Khailani, Presiden Ketua Pegawai Eksekutif UDA Holdings Berhad, untuk terus memperincikan apa yang boleh kita saksikan berdasarkan karnival ini akan bakal berlangsung. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Sofia. Terima kasih, Datuk, sudi meluangkan masa. Mungkin kita diberitahu awal-awal, difahamkan UDA bakal menganjurkan karnival ini di Pulau Pinang, dan mungkin apa yang bakal diperincikan, Datuk. Ya. Sebagai pengenalan, UDA akan mengadakan karnival UDA di Pulau Pinang. Ia merupakan siri yang kedua. Kita telah adakan yang pertama di Johor Bahru bulan lepas, dan di Pulau Pinang ini kita akan laksanakan di parking Gravitas
di Jalan Perai, Pulau Pinang. Tarikhnya bermula besok sehingga hari Ahad. Oh, esok dah start. Jadi kemeriahan tu dah terasa dan insya-Allah kita akan tawarkan bermacam-macam perkara dalam karnival ni. Karnival Udaria ni adalah satu gabungan antara dua program yang UDA laksanakan. Pertamanya adalah dari segi UDA Usaha Niaga, iaitu satu karnival usahawan, dan yang keduanya adalah karnival Hartanah Udaria, yang mana kami akan promosikan hartanah. Jadi itu sebagai pengenalan, Sofia. Baik. Ya. Dan juga selain daripada perspektif perniagaan dan juga hartanah dan sebagainya, ada juga pengisian karnival untuk orang ramai berhibur, ya? Ya, betul. Jadi pengisian karnival ni untuk tawaran kita menyediakan lebih kurang 130 gerai jualan. Yang mana usahawan-usahawan boleh bersama dengan UDA di promosi yang diadakan, dan kita juga ada promosi jualan hartanah. Syarikat-syarikat kumpulan UDA. UDA punya projek di banyak kawasan, utara, tengah, selatan, timur dan Sarawak. Dan semua hartanah ni kita akan pasarkan dan perkenalkan kepada semua pengunjung. Selain pada itu, terdapat juga pameran agensi-agensi di bawah KUSKOP dan juga jualan madani oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Forum perdana, kelas bimbingan, bis klinik. So maksudnya usahawan boleh datang dan berjumpa dengan coaches untuk dapatkan apa yang perlu untuk meningkatkan, contohnya jualan. Baik. Ya? Dan juga ada sesi bual bicara usahawan. Kita bagi peluang untuk usahawan berkongsi pengalaman dan seterusnya mendapatkan maklum balas untuk pengunjung semua. Ya. Cukup hebat sekali pengisiannya, dan difahamkan kalau daripada sudut perspektif usahawan ni kan, Datuk, bagaimana usaha niaga ni boleh memberikan sedikit sebanyak lebih bantuan ataupun nasihat sempena dengan karnival UDA ini? Jadi sebagai usahawan, mereka boleh datang ke karnival ini sebab kita juga punya banyak insentif yang kita berikan di bawah satu payung yang kita panggil Program Insentif Usahawan UDA. Baik. Jadi usahawan boleh datang dan tengok peluang-peluang yang UDA boleh berikan melalui Program Insentif Usahawan UDA ini. Sebagai permulaan, kita juga boleh dapatkan supaya mereka ni kemudiannya boleh berniaga di pusat membeli belah yang dimiliki oleh UDA. Contohnya di Angsana Johor Bahru, Angsana Ipoh, Angsana Seremban dan juga Kompleks Pertama. Untuk itu kita boleh guna untuk kita mempromosikan dari segi produk-produk mereka melalui outlet di Marimat dan juga di Kirana. Marimat berfokus kepada kedai serbaneka, manakala Kirana adalah untuk produk craft. Jadi kedua-duanya adalah satu outlet pasaran ataupun akses pasaran yang mana usahawan boleh hantar barang untuk kita pasarkan di kedai-kedai tersebut. Platform sedia ada yang sangat bagus yang patut dipelopori oleh setiap usahawan di luar sana. Dan kalau kita menyentuh tentang kempen Hartanah Udaria pula, bagaimana, Datuk? Ya. Udaria adalah satu platform untuk kita perkenalkan produk-produk hartanah yang UDA tawarkan. Untuk yang saya sebutkan tadi, produk-produk hartanah ini berada di merata tempat. Untuk di kawasan utara sendiri, kita ada Crescent View, Amani Residence. Di selatan kita ada Pisoniaville dan UDA Heights. Di tengah kita ada The Daun Residency. Untuk di Sarawak pun kita ada, iaitu New Pendington. Dan di belah timur adalah Pelindung Heights dan juga KTGR, Kuala Terengganu Golf Resort. Dari segi kenapa kita perlu galakkan untuk pengunjung-pengunjung datang dan membeli produk-produk ini, sebab sewaktu kempen Udaria ni kita ada memberi beberapa insentif dengan hadiah bernilai lebih kurang RM200,000. Antara hadiah-hadiah yang kita akan berikan adalah 2 Ativa SUV dan juga pakej percutian. Pakej percutian kita bagi untuk pasangan, couple, ke Dubai, ke Korea Selatan, ke Bali dan juga ke Pulau Sempurna di Sabah. So semua ni adalah menarik. Selain daripada itu, kita juga ada berikan dari segi untuk penginapan staycation
di resort-resort milikan UDA sendiri. Baik. Ya. Sebenarnya hebatlah. Dapat beli rumah dan sebagainya, hartanah dan sebagainya, dapat juga pakej kereta, ada percutian, ada. Sangat mantap dengan terlepas peluang ini. Dan akhir sekali dalam masa 30 saat ni kan Datuk, akan menjelajah ke mana pula selepas ini UDA ni? Kita, in fact, dari yang kita dapati daripada siri pertama di Johor Bahru, kita dapat sambutan yang cukup hangat. Siri yang kedua adalah di Pulau Pinang pada hujung minggu ini. Dan seterusnya kita akan laksanakan di Sabah pada penghujung bulan November, iaitu daripada 24 hingga 26 November dan seterusnya di Ipoh, iaitu di Angsana Ipoh Mall pada 8 dan 10 Disember. Wow. Jadi keseluruhannya 4 program yang kita akan laksanakan, dan kita berharap penduduk semua akan bagi sambutan yang sewajarnya untuk memastikan karnival ini berjaya. Ya, insya-Allah, amin. Kita doakan sememangnya kita menjemput beramai warga Pulau Pinang untuk terus memeriahkan karnival ini akan berlangsung hujung minggu ini di Pulau Pinang. Dengan terlepas peluang nak beli rumah ke, nak melihat usahawan apakah peluang anda, kita ucapkan terima kasih dan selamat maju jaya kepada Datuk Surveyor Muhammad Salim Khailani, Presiden dan juga Ketua Pegawai Eksekutif UDA Holdings Berhad. Semoga dipermudahkan segala urusan hujung minggu ini. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Baik, kita akan berehat seketika, teruskan menonton Malaysia hari ini. Baik, terima kasih kerana masih bersama kami di MHI, dan insya-Allah kita menyeru kepada para penonton di luar sana, terutamanya kaum ibu dan bapa yang dapat memahami keadaan apabila anak-anak kita mengalami kesusahan dari segi kesihatan, dan kita ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Tapi kadang-kala niat hati nak mengulur gudung, apakan daya, tangan tak sampai. Jadi kita menadah tangan kepada anda semua untuk menghulurkan bantuan buat inisiatif daripada Yayasan Ikhlas bagi kempen Bantu Pesakit Sihat. Jadi bersama kita, kita ada pesakit kita dan juga kita ada pempengaruh kita untuk cuba melamar anda semua, insya-Allah. Kita bersama dengan Encik Ahmad Iqbal Zulkifli. Siapa yang tak kenal kan, influencer yang sangat popular. Tapi yang saya terperanjat, umurnya 29 tahun, niat masih murni, begitu murni untuk menolong orang. Ya. Terima kasih Encik Iqbal. Dan kepada Puan Nur Fazlina Ibrahim, inilah dia ibu pesakit kita yang si comel di sini, Nur Iman Muhammad Sabri, 1 tahun 8 bulan tak salah saya. 10 bulan. Oh, 10 bulan dah. Nampak begitu dewasa. Okey, di sini saya nak tanya kepada Puan Nur Fazlina akan keadaan adik Nur Iman kita yang menghidap benign epinephus teratoma. Jadi apa yang diperlukan untuk adik Nur Iman kita? Apa yang diperlukan adalah kos perubatan. Jadi pada awalnya saya difahamkan pembedahan telah pun dijalankan untuk pelet dan sebagainya. Boleh ceritakan sikit? Pembedahan dah berlaku 4 kali ya. 4 kali ya. Jadi yang pertama tu on trachea. On trachea dia. Dia ada lubang di sini untuk makan dan pernafasan. Makan melalui mulut. Makan masih boleh melalui mulut ya. Jadi apa lagi yang diperlukan kerana dah jalan 4 kali pembedahan? Berapa lagi pembedahan yang diperlukan? Pembedahan dijangka berterusan sampai umur dia 12 tahun. 12 tahun? Ya. Kenapa begitu, Pak? Sebab banyak yang perlu orang kata diperbaikilah. Diperbaiki. Jadi sehingga umurnya 12 tahun beliau memerlukan pembedahan apabila diperlukan. Okey, jadi itulah keadaan dia sekarang ini. Jadi macam mana dengan kos yang terlibat untuk pembedahan ini yang dijangka? Kos bulanan tu memang terbeban lah sikit. Sebab terpaksa beli untuk barang-barang perubatan dia. Okey. Jadi kita bertanya kepada Encik Iqbal jugalah ya. Tentang inisiatif yang dilakukan oleh Yayasan Ikhlas ni. Setakat ini dah berapa banyak yang dibantu dan bagaimana pula untuk kes adik Nur Iman kita? Kalau ikutkan dari segi harian mereka, ada kita hantar perubatan semua, tapi yang lebih mendesak kita adalah sekarang dengan angka yang agak besar, RM400,000 untuk merawat. Ya, untuk merawat ini kosmetik dan perlu mencari doktor yang betul-betul pakar dalam bidang inilah kulit semua kan. Dan pada awal kelahiran dulu memang lebih berbeza kan daripada ini. Dan kalau tuan-puan perasan sebenarnya dalam rongga mulut semua ni kan dia agak
lain kan. Jadi kalau kes ini sebenarnya dia, kalau tuan-puan masih ingat dulu ada Ainul Madiah. Ainul Madiah, tapi penyakit yang ini lebih kritikal. Cumanya begitulah keadaannya dan dapat diselamatkan semua. Jadi yang kita memang memerlukan adalah untuk membantu dari segi kos lah sebenarnya. Dan saya percaya satu Malaysia yang melihat ini sudi untuk membantu. Jadi satu jalan saja untuk membantu adalah dengan cara kita buka di website, salurkan bantuan di bantuiman.com. Dan saya memang pergi ke rumah semua daripada awal. Saya pun belajar untuk sekarang kan bernafas melalui sini kita tracking bagi semua. Selain difahamkan kadang-kadang dia tersumbat dan kita kena bersihkan dia dan sebagainya. Jadi penjagaan sepenuh masa 24 jam. Perasaan seorang ibu, sebab saya sebagai seorang ayah, untuk saya faham perasaan dia dan keketalan hati yang diperlukan. Mungkin luahan hati puan untuk penonton kita. Penjagaan Iman ni memang cukup-cukup mencabar lah. Dia perlu penjagaan rapi, memang tak boleh nak tinggal. Tak boleh nak tinggal ya. Jadi perasaan sebagai seorang ibu? Kadang-kadang memang saya stres sangat. Tertekan ya. Dia ada adik-beradik kan? Ada 4 orang sekali dengan Iman. Iman adalah yang bongsu. Iman yang bongsu. Jadi macam mana dengan adik-adik semua pun menggembling tenaga lah untuk jaga adik dia kan. Jadi di sini kalau kita lihat keperluan bulanan ni untuk puan sendiri memang tidak cukup ya untuk menampung kos. Dalam bulanan mencecah 3,000. 3,000 sebulan ya? Ya. Hanya untuk adik Nur Iman sahaja. Ya. Oh, satu kos yang agak tinggi ya. Jadi di sini sudah tentu penyakit adik Iman ni memerlukan kos rawatan juga yang tinggi seperti yang dikatakan oleh Cik Iqbal, RM400,000 ya. Jadi macam mana mereka di luar sana dapat membantu? Mungkin kata utus untuk mereka. Ya. Okey, mungkin apa yang tertera boleh ambil gambar dulu untuk sesiapa. Kita ada beberapa minit saja bersiaran kan. Jadi mungkin boleh ambil gambar yang tertera untuk buat bantuan. Kalau paling senang sebenarnya buka di website bantuiman.com. Dan memang waktu sekarang adalah sangat-sangat mendesak kita untuk membantu adik Iman, sebab kalau tak dirawat dia boleh menyebabkan ada kanser semua dan sebagainya. Dan memang kita tak tahu sampai bila akan buat pembedahan berapa kali sebenarnya. Jadi Yayasan Ikhlas memang membantu banyak perkara di belakang ini semua, seperti sebelum ini yang pernah kita bantu juga. Tapi untuk adik Iman ni, tuan-puan mungkin kita nampak dia tenang saja di depan, tapi sebenarnya di sebalik itu agak kritikal. Dan saya tak sanggup nak tengok sampai mak dan ayah tak boleh nak bekerja, sebab memang kena fokus untuk jaga dia. Dan saya percaya kalau mungkin dalam ini ada yang bagi 100 ke 200 ringgit atau yang mampu lebih lagi, pasti akan selesai dengan ini. Dan kita pun akan update lah perkembangan semua. Jadi saya menyerulah semua, selagi kita mampu bantulah sesegera yang mungkin. Sebab masa kita sangat suntuk dan sangat memerlukan bantuan. Dari segi Yayasan Ikhlas memang akan cepat-cepatnya apa yang keperluan harian sudah semestinya, dan paling penting adalah keperluan untuk membedahnya. Dan ini dah jalankan 4 kali pembedahan dan mungkin berkali-kali lagi pembedahan. Kita pun tak tahu berapa kali sebenarnya yang jelasnya, sehinggalah adik Iman berusia 12 tahun. Dan sekarang ini usianya 1 tahun 10 bulan. Ya. Iman ni kerap terkena jangkitan kuman. Jangkitan kuman ya. Sebab on trachea memang risiko dia tinggi. Kenapa kita dapat sini, dia memang lubangnya terbuka ya. Ya. Jadi dari segi penjagaan dia harus begitu rapi. Dan bagaimana pula dengan keselamatannya? Macam kadang-kadang kalau tengah malam tiba-tiba dia mendengus macam tu, takut dia tak dapat bernafas dan sebagainya. Adakah itu antara memang risiko? Kebiasaannya saya kerap tak tidur malam. Okey, baiklah. Jadi terima kasih kerana meluangkan masa dengan kita. Ya Allah, comelnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inilah dia tetap tabah anak dengan ibunya. Dan terima kasih juga kepada Encik Iqbal yang sudi membantu Yayasan Ikhlas untuk membawa kes ini ke depan. Dan kita mengharapkan bantuan daripada anda semua. Bantulah adik Iman kita di sini dengan apa sahaja yang ada. Kita hulukan bantuannya khas untuk mereka yang kurang masih baik. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi kerana bersama kita. Dan terus kita bersama dengan Sofia untuk kita gulungkan Malaysia hari ini pada pagi ini. Silakan.
Bagi anda semua yang berada di rumah, kita semestinya ingin memberikan anda satu peringatan untuk sama-sama kita memeriahkan KJH ataupun Karnival Jom Heboh Johor 2023 yang akan berlangsung hujung minggu ini semestinya di Padang A&B Angsana Johor Bahru Mall pada 27, 28 dan 29 Oktober ini. Pelbagai perkhidmatan dan informasi berkenaan produk-produk KWSP boleh anda dapati pada hujung minggu ini bermula jam 9 pagi hingga 9 malam dan juga peluang menyertai pelbagai aktiviti menarik seperti permainan claw machine di mana anda berpeluang untuk memenangi voucher Aeon bernilai sehingga RM3,000, popcorn percuma, penampilan khas Cik Mat Badut dan banyak lagi aktiviti serta hadiah-hadiah menarik bersempena dengan Karnival 3 hari ini. Nah, dan bukan saja KWSP ya, selain daripada artis-artis kegemaran anda di Johor Bahru, kita juga ada di antaranya yang wajib singgah booth Sensodyne, jenama ubat gigi popular untuk gigi yang sensitif seperti hati Sofia kita. Jadi anda juga boleh uji sensitiviti gigi anda secara percuma dan semestinya banyak promosi dan tawaran hebat menanti anda. Jadi jumpa di Johor Bahru untuk pada 27 hingga 29 Oktober nanti. Hati saya sensitif Sensitif. Mak awak tahu. Itu dah dia. Tunggu sikit dah macam sensitif. Jangan sampai melodak. Jangan sampai melodak. Jadi terima kasih kerana bersama-sama kita dan pada esokan harinya. Sofia, adakah anda tahu cara untuk kita memacu ekonomi kita? Wow, inilah cara untuk kita terus berbelanja. Kita berbelanja untuk selamatkan ekonomi. Betul. Macam mana cara itu? Mungkin kita macam mana, tak ada duit nak belanja, tapi itulah caranya untuk kita menjana pendapatan ekonomi dalam negara kita sendiri demi memacu ekonomi negara. Akan kita bincangkan esok. Bagus. Esok awal. Boleh-boleh kita berbelanja tapi jangan berbelanja secara boros. Itu saja. Kena strategi juga belanja tu. Betul. Jadi fikir-fikirlah strategi tersebut. Saya Nas Rahman. Saya Sofia. Anda jaga diri. Kita jumpa esok. Assalamualaikum. Selamat pagi.